Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 51. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kata pengarang, darah yang mengalir dan nanah. Kita masih lagi membicarakan tentang najis. Daripada 7 perkara yang paling penting, maka malam ini kita mulakan yang keempat. Katanya darah yang mengalir dan nanah, najis. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Au daman masfuha au lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir, daging babi, maka ia adalah najis. Al-An'am ayat 145. Jadi yang najis pada masalah darah ialah darah yang mengalir. Jadi bila kita beli daging, kita sembelih kubah lembu, ayam ke, yang kita wajib basuh daging tu darah yang mengalir. Darah yang dalam daging tak wajib basuh. Daging kita potong sekilo, tengok alik di rumah, di luar tu dia darah yang melekat di tangan. Darah tu darah mengalir dia panggil. Darah yang melekat di tangan, yang kalau kita buku dengan surat khabar, merah surat khabar, kita basuh sekilo tu, tanggallah hak luar, kita boleh letak dalam gula selagi. Tapi kalau kita tak letak, kita belah dua pula, tu bit darah pula hak mengalir. Nampak masalah. Jadi bila kita pergi belah dah pula, hak dalam tu kena basuh dah pula. Kerana hak dalam telah menjadi zahir. Jadi kalau duduk dalam 15 kilo sekalipun, kita basuh dah hak luar ni, hak lekat-lekat tangan ni, hak dalam tidaklah najis. Tidak najis. Sebab tu timbul masalah, kuah gula kena baju, tak sah sembahyang. Tak kena gitu. Yang tak sah sembahyang ni apabila gula itu mutan najis, iaitu kena darah pada daging di luar yang tidak dibasuh. Bila kita tak basuh stokor daging tu, kita gibur dalam gula, gula itu mutan najis. Gula tu je yang bila kena di baju tak boleh sembahyang. Tapi apabila dia telah dibasuh di luar ni, walaupun dalam tu ada darah, kita buh dalam kuah gula, boleh ihtimal darah tu mungkin keluar meresap dalam gula, pun turut dimaaf sebagaimana dimaaf yang duduk di dalam daging. Selesai masalah. Yang tak mengalir, yang beku, yang melekat-lekat, bira urat, bira tulang, dimaaf. Kita koyak peha ayam, ada nampak urat, kita makanlah peha tu sekali dengan urat darah tu, boleh makan. Dan yang kata haram kita cutik suku. Kita kutik suku, mana-mana ada urat darah, kita koyak, buh pinggang boleh. Rebus makan, tak boleh. Pasal tu kita pergi ambil suku, dia sekaligus dimaaf. Kita ulang balik, biar ulang acak pun. Macam buah yang ada ulat halus-halus, kita makan ulat sekali dengan buah, dimaaf. Tapi kalau kita kutip ulat suku boleh setengah kilo rebus, tak boleh. Faham tu? Jadi darah ada dalam daging tu najis, dia mengalir kat kalau kita belah. Tetapi najis yang dimaaf, sudah. Yang dimaaf. Termasuk darah manusia. Darah manusia. Darah busi. Darah manusia. Melainkan kalau kita sedang sembahyang, dia keluar sendiri tanpa kita usahakan, itu dimaaf. Dia panggil najis yang dimaaf. Tapi kalau kita yang buat supaya keluar darah tu ketika dalam solat, tengok dulu. Kalau sedikit dimaaf, kalau banyak tak maaf.
Umpamanya ada jerawat. Belang-belang semayang Datuk Imam baca panjang. Tak puas kau tunggu baik becek jerawat tu. Tak boleh kira masalah. Tak, dia pun peceng. Keluar sikit, ada ujung kuku lah kau. Tak. Maka dimaaf, kata ulama-ulama. Walaupun dia sengaja buat, tapi darahnya sendiri dimaaf jika sedikit yang sengaja buat. Tapi kalau darah bukan darah, dia darah ajnabi, sedikit yang sengaja buat, dah maaf. Umpamanya dia tengah duduk tayat akhir, dia pun tengok nyamuk kena pijak dah, duduk atas tubik darah, dia pun ambil sedikit besar ujung jari, ubuh atas dahi rendah, buat gitu, batal semayang. Dah ada rawat gitu? Tak ada rawat, fakoh tolong koyak nak faham masalah. Jadi kalau tak buat, tak sengaja, darah yang mengalir dia keluar sendiri, banyak pun dimaaf. Ada ulama mengatakan tak maaf kalau banyak, tetapi pendapat yang lebih kuat, banyak pun dimaaf. Dia tak sengaja. Ya. Basuh dah. Basuh dah. Dalam perut tu dia tak buang perut. Dalam perut dia makan tau. Dalam perut ada najis. Makan isi saja. Dia gini. Jikalau kita ihtimal bahawasanya najis yang dalam perut tu, dengan sebab kita sengaja tak berbuang, dia meresap pada daging ikan, maka tak dia makan ikan tu. Ini disebut dalam kitab An-Najasatul Ma'fuwah, najis-najis yang dimaaf. Dalam masalah jeruk ikan. Jadi perut tu kita buang, supaya apa yang dalam perut dia tidak sera di dalam gula. Adapun daging tadi masalah lain, dia benda duduk dalam, tak wajib kita erong. Hak ni suku dah, najis ada suku dah, tak mau buang, kita basuh di luar saja. Maka kena berhati-hatilah kalau maknanya meresap keluar daripada tu, dengan sebab kita tak buang perut, maka ada ulama fiqh yang mengatakan tak boleh makan. Tapi kalau tak meresap luar, umpamanya letak atas minyak panas sekejap je, gitu, tak ada tubik luar, maka boleh makan isi saja. Habis. Darah manusia lah, darah hidung, darah usi. Jadi kalau banyak sekalipun tengah sembahyang, umpamanya darah gigi, darah hidung, nak banyak lah, saya kira-kira 20 liter. Dah kalau kata setengah cawang, kadang kalau kata secawang mana pula? Bahan banyak selalu. Dimaaf. Hatta selah baju, ulama fiqh mengatakan maaf. Umpama dia ingat, bukan sengaja sedikit baru maaf. Pecek jerawat sikit, itu dimaaf. Tapi kalau banyak, tak maaf. Tapi kalau tak sengaja, tak ingat, tak sedar, cuai, dimaaf kalau darah dia sendiri. Bisu ada punggung, dia ingat dah, kat gini kalau duduk tahiyat, tak boleh duduk tu, nak duduk separuh je. Pasal ada bisu, naik bisu 4 minggu dah cof-cof lagi. Cek dia ada besar tepi keledar. Bisu. Umpama ni. Dah ingatnya duduk juga tahiyat. Toh. Selah baju merah. Dimaaf. Ada ulama mengatakan maaf. Pasal tak sengaja. Lepas tu habis dah salam, dah maaf dah lah, wajib basuh. Nak salat, nak was rakaat hak lain pula, semayang lain, tak boleh dah. Habis. Melainkan kata setengah ulama, darah Nabi SAW. Darah Nabi. Darah Nabi. Sebab tu ada sebut di dalam beberapa riwayat, bila darah Nabi berbekam, ada sahabat yang minum darah Nabi. Cerita ini disebut dalam banyak kitab-kitab hadis. Dan disebut dalam kitab Khasa'isur Rasul, keistimewaan Rasul, di antaranya darah Nabi tidak najis, walaupun ada yang mengatakan najis. Begitu juga berlaku khilaf pada darah orang yang mati syahid. Pendapat yang paling ramai mengatakan tidak najis. Orang mati syahid.
pejuang-pejuang Palestin mati tembok di Yahudi laknatullah, mujahidin Islam yang berperang dengan tentera munafikin Iraq, tentera Amerika, mujahidin Islam di Chechnya yang mati kena bom oleh tentera komunis Rusia laknatullah. Darah dia itu tidak najis. Bahkan dilarang daripada kita buang darah orang yang mati syahid, walau mengalir sekalipun. Siapa yang buang yang bersihkan, berdosa dia. Padahal darah ni selagi ada pada mayat, dia kena buang. Kalau kita mandi mayat, keluar darah, luka dan sebagainya, kita kena kesat darah tu, kena bersih. Melainkan apabila kita telah sumbat masih keluar juga, itu darurah lah. Atau kita telah siap kapan baru nak keluar balik, maka dimaaf dah lah. Tapi darah orang yang mati syahid dilarang daripada kita buang daripada tubuh, kerana itulah syahidnya, itulah saksinya dia telah berjuang atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu larang mandi. Fala tughassiluhum, jangan sekali-kali kamu mandikan mereka itu yang syahid, wahai sahabatku. Elaknya jangan mandi, takut hilang darah yang ada pada tubuh. Jadi kata ulama, faham daripada ini tidak najis. Dan Nabi pula menjelaskan fa innahu yafuhu miskan yaumal qiyamah. Darah orang yang mati syahid ini dia akan berubah menjadi kasturi pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kasturi, minyak wangi orang, kita pergi ambil buang, tak boleh. Nak jadi kesat tak boleh. Halta orang. Nak. Sebab itulah kalau orang tanya kita minyak wangi yang paling wangi sekali di dalam dunia, kita jawab kasturi. Nampak? Kerana Nabi SAW telah menjelaskan atyabut tib miskun. Minyak wangi yang paling wangi adalah kasturi. Kemudian orang tanya pula, minyak yang paling harum pada hari kiamat, darah syuhada. Dia jawab gitu, darah para syuhada. Ini jawapan-jawapan daripada teka-teki agama. Wah, teka-teki dulu, teka-teki budak-budak. Nah, ini teka-teki mengaruh. Kalau orang tanya kita benda yang paling lazat di dalam dunia, kita nak jawab ni. Benda yang paling lazat. Kalau kita tanya orang macam-macam jawapan. Waktu kata jimau, gaduh. Memang jenis power betul. Tak ada sini lain. Waktu kata makan nasi ayam, macam-macam jawapan. Damu benda lah, korek hidung, macam-macam. Yang paling lazat, sejuk mata hati, datang khusyuk bila berada di dalam semayang menghadap Allah. Yang paling lazat. Itu jawapan. Biar kita tak boleh pun jawab gitu. Itu jawapan yang betul. Bila kat takbir tu rasa macam bawah air terjun sekayu, sejuk habis tubuh-tubuh. Itu yang paling lazat. Syurga yang disegerakan. Habis. Hati dan limpa dikecualikan daripada darah yang dihukum najis berdasarkan kepada hadis yang lalu, iaitu al-kabidu wattihal. Limpa dan hati asalnya darah, dia beku menjadi organ dan dibenarkan kita makan. Dibenarkan. Kalau darah yang asing kena kepada kita di dalam semayang sedikit, bukan banyaklah, dimaaf. Dimaaf. Kita di semayang di luar surau, lalu kata cong ni rangga ayam, mampulah ngecik darah ayam di baju kita sedikit, kata ulama fiqh, maaf. Habis masalah darah. Yang kelima, air kencing manusia dan binatang serta tahi kedua-duanya. Air kencing manusia najis, air kencing binatang najis, dan tahi binatang dan tahi manusia. Najis belaka tu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat bahawa seorang badui telah kencing di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Satu hari, cerita sama-sama kita dengar. Dalam masjid Nabi, ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di dalam masjid, datang seorang badawi. Badawi ni bapa ulu lah. Orang ulu. Banyak mengarut badawi.
Dia tak tahu adab-adab, dia ngasuh. Nak, memanglah tak boleh nak salah ke dia. Nak. Orang panggil siapa suruh, dia pun mari masuk dalam masjid, cincang lalu buat tindak kecing. Tidak beli. Nak, ini badawi. Nah, bila kecing, maka Nabi SAW pun kata, subuh alaihi zanuban min ma', tuangkan ke atas tempat kencing tu satu timba yang penuh airnya. Penuh air, tuang. Maksudnya kalaulah air dia kencing tu atas tanah, tak perlulah lalu air. Kencing atas tanah, sebab masjid Nabi masa ni tanah, pasir, macam luar juga. Jadi kalau air kencing atas tanah, kita ambil air yang bersih, kita tuanglah sampai mana memenuhi luas najis tersebut. Umpamanya secekar basah najis, kita tuang biar secekar atas sekurang-kurangnya atau lebih sedikit supaya cerat. Bila tuang gitu, dia pun masuk dalam tanah, bawa dengan najis-najis tadi masuk ke dalam tanah. Bila gitu, boleh tak kita sujud atas pasir tu walaupun baru basah nak lagi. Dia gitu. Pasir menaikkan jenis tak serat tu lain lah. Kalau jenis serat besar tapak tangan, bekas air kecil, kita pun jiruh air sampai lebih daripada hak tapak tangan, dan dia pun turun. Bila turun, kita semayang sujud atas basah tu lekat. Kasih pasir basah, pasal basah sah semayang. Sah semayang. Perintah supaya dituangkan air ke atasnya menunjukkan bahawa air kencing adalah najis. Jadi menunjukkan najis lah. Kalau tidak najis, Nabi tak suruh basuh. Nah, Allah gitulah, bukan najis. Ni tiba-tiba dia najis, maka Nabi mesti disuruh basuh. Kerana Nabi ni orang yang paling kuat kepada bersuci. Air kencing manusia, najis manusia. Wajah najis. Melainkan yang keluar tu bukan najis, seperti benda yang suci. Maka bukanlah najis. Dia tidak mesti keluar. Pada ghalib air kecing dan najis. Tapi mungkin boleh berlaku bukan air kecing, bukan najis, bukan tahid. Tak. Benda yang keras. Dia makan benda yang keras, kayu. Umpamanya. Lapar sangat, dahaga, makan aiskrim, bahannya kayu-kayu aiskrim. Umpamanya. Lepas tu sakit perut, tubik kayu aiskrim. Kayu aiskrim bukan najis, dia panggil mutan najis. Benda yang terkena najis. Jadi benda yang telah terkena najis, hak tubik semula ni dia tengok. Kalau dia acur, maka tidak boleh diguna pakai lagi. Tak boleh recycle dah. Kalau keras, boleh digunakan semula. Umpamanya dia telang butir cipedok. Ingat ke hak rebuh? Balik gaduh-gaduh, bahan butir telang. Tak punyak-punyak dah. Maka dia pun sakit perut, berak, keluar butir cipedok. Ulama kata, kalau butir cipedok tu belum lagi hadam, keras lagi lah, sekira-kira maknanya tidak masuk najis, meresap ke dalam kerana keras kulitnya, maka kita kalau nak guna, boleh basuh semula dan rebuh. Pekah dah tamu makan, sudah. Bukan suruh makan. Tak lalu, tak lalu bagi surah. Tak masalah. Tapi tu pekah. Kalau bersih macam deriang tahi gajah. Tak, kalau dia makan benda-benda buah-buahan yang tidak basuh boleh makan. Bila hak gajah boleh makan, hak manusia sama je lah. Jadi semua yang keluar daripadanya biasanya najis. Biasanya najis. Yang keluar daripada anggota tubuh yang bukan benda asing lah. Keluar darah najis, keluar tahid najis, keluar mazi najis, tak. Keluar wadi najis. Yang tak najis hanyalah air mani. Air mani tak najis. Walaupun keluar daripada kemaluan manusia, tak najis. Bila air mani manusia tak najis, air mani binatang pun tidak najis. Melainkan binatang itu mughallazah, anjing dan babi. Tidak najis. Air mani tidak najis. Melainkan anjing dan babi. Bukan saja air mani manusia tidak najis, air mani lembu, air mani ayam, kura. Tak, buat anda. Apa ada sekalipun
lirapoh ke, beruang ke, beruk ke. Tidak najis. Tidak najis bukan boleh makan. Maknanya kalau kena di tangan, kita semayang sah, tidak basuh. Basahan pada parat perempuan, hak lembab bira keret. Faham? Biarlah nak kabur. Jangan marah. Tak. Hak tu tak najis. Melainkan pada sampai belah dalam. Sebelah dalam ni kata ulama lah, bukan kita nak mana-mana dah. Bukan air kecing. Hak basah dia tu, dia basuh kecing dah apa semua, dia ada lembab pam dia panggil. Hak lembab dia tu, basahan parat dia panggil. Tak? Bira keret tu. Mencari nyakit mu. Tidak tahu tu pelajar terbaik kan. Tak lain lebih lagi. Maka suci. Ini disebut dalam kitab Sabilul Muhtadi. Suci. Melainkan batin pula dalam. Dalam tu dalam mana? Dalam sampai kepada hak, tidak sampai zakat. Dalam. 2-3 karat dalam. Habis masalah. Yang keenam, setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidupnya adalah najis. Sabda Rasulullah SAW, apa yang dipotong, ma kuti'a min bahimah fahuwa maitah. Apa yang dipotong daripada binatang ketika ia masih hidup adalah bangkai. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ma kuti'a min bahimah. Apa ni? Ma ni mana segala anggota juzuk-juzuk yang kuti'a telah dipotong min bahimah daripada binatang. Mana bahimah ni binatang itu? Nabi tak kata min maitah yang dipotong daripada bangkai, tapi min bahimah daripada binatang yang masih hidup. Maka fahuwa maitah, benda tu menjadi hukum bangkai. Apa hukum bangkai? Najis dan haram makan. Najis dan haram makan. Walaupun binatang tu yang kita boleh makan kalau kita sembelih. Umpamanya kambing. Kambing ni kalau kita sembelih boleh makan tak jimat? Boleh. Tadi kita sayang nak sembelih ekor, kita 2 beranak dah habis. Kita guting telinga sebelah. Buat singgang, tak boleh makan. Kerana bila kita guting kerat telinga kambing, dia panggil ma kuti'a min bahimah. Benda yang dipotong daripada tuan binatang yang masih hidup. Tak boleh makan. Kalau nak makan sikit-sikit, kena sembelih ibu juga. Lepas tu makan sikit-sikit, tak, layu. Kering, baru tahan lama. Apa jua lah. Kaki. Bismillah pun tak boleh makan. Kena langgar lembu. Cabut kaki, tak bawa jatuh depan ke kita. Tak. Boleh makan kaki ni, pasal lembu tak boleh makan. Pasal tuang tak sembelih. Tapi kalau tuang sembelih, tak, baru boleh makan kaki. Kaki mana? Kaki yang tak cabut lagi. Kaki yang cabut dah boleh makan. Kena langgar cabut kaki, kita pergi sembelih tuang. Kaki tak boleh makan. Faham tak? Kaki tu tak boleh makan juga. Tapi kalau kita sembelih mak, anak tak payah sembelih. Anak mana? Anak yang duduk dalam perut. Kita sembelih lembu pregnant. Lembu hamil. Tak tahunya berzina dua dengkul anda dia lah. Dalam ada anak mati dah boleh makan. Tapi kalau anak tu hidup, kena sembelih pula anak. Tapi kalau anak tu tendang saka baru mati, boleh makan. Kerana dia lemah, dah habis nyawa lagi, habis nyawa mak dulu, kita pergi belah dia. Dia pun gigit baru mati, boleh makan. Dia panggil tendang saka dah. Tapi kalau gagah, kena sembelih. Rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Yang maaf, rambut dengan bulu binatang yang kita boleh makan. Binatang boleh makan dipanggil makulat. Makulat mana binatang yang boleh makan. Bukan makulat, itu ilmu lain, itu ilmu luar. Makulat, binatang yang kalau kita sembelih boleh makan. Lembu, kambing, biri, serama, asa, pati. Bulu dia tu. Contoh bagi bulu, rambut,
rambut keldai. Keldai hutan. Rambut kuda. Kuda ada rambut tak? Ada rambut. Bulu tubuh ni rambut tak kepala ni. Tak? Rambut dia. Kita dah sembelih seorang. Rambut dia lekat di baju kita. Tak apa. Ayam, bulu ayam. Bulu ayam. Lepas pada semayang tengok dalam piah bulu ayam 3 orang. Mari duana pula. Asal mari duana lah. Kalau bulu ayam tidak batal semayang kita tadi. Ia adalah suci. Hukum suci. Maksud suci bulu yang tercabut daripada binatang yang boleh makan ialah kita boleh bawa ke semayang dan tidak wajib basuh tangan. Tetapi bukan makna boleh makan. Tak boleh makan. Iaitu firman Allah yang bermaksud, dan daripada bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan mata benda yang kamu pakai sampai waktu yang tertentu dihalalkan bagi kamu. Dan sampai hatta binatang yang tak boleh makan pun kalau dia tu sukar kita nak jaga, maaf juga jika sedikit. Ini kata ulama. Pendapat yang muktamad mengatakan binatang yang tak boleh makan, seperti bulu beruk. Beruk dah boleh makan, bulu beruk. Bulu beruk ni lekat di tuang hak bela beruk. Tuk perai beruk lah. Lepas mayang tengok Allah lekat di pit di piyau lah, sokok lah. Jadi main beruk. Dia lekat di sokok hitam dia. Bulu beruk. Maaf kalau sedikit. Pendapat yang muktamad. Pendapat yang tidak kuat mengatakan banyak pun maaf juga. Jikalau binatang tu kita main dengan dia, kita berurusan dengan dia. Tapi kalau binatang yang tak boleh makan tu kita tak berurusan dengan dia, tidak dimaaf, kena ulang semayang. Contohnya Haji Mak lepas semayang, tengoklah kocek, ada misal 5. Umpamanya. Padahal Haji Mak bukan tokeh sedekah. Kalau Haji Mak tokeh sedekah, maaf pasal main dengan binatang buah. Ini kata dimaaf pada sebagian orang, tak maaf pada orang yang lain. Ini kaedah dia. Maka jimat kena ulang semayang. Pasal ada bulu rimau lah kocek. Nak kata bini pula masuk hutang, tak ada masuk hutang. Tak lagi. Tak boleh sabar. Dia pegang tangan Ustazah cakar harimau. Jadi hak tak berai beruk, hak mana beruk naiknya ni, tuang dia maaf. Orang lain tak maaf. Itu kaedah. Pasal apa? Pasal agama ni Allah nak beri mudah. Jadi kalau orang yang tak main beruk, tidaklah orang panggil kesukaran nak jaga. Tapi kalau orang yang begini bela beruk, maka kesukaran nak jaga. Begitulah barang siapa yang naik keldar bandar. Keldar bandar ni sebenarnya dia makan. Lekat dah di kaki dia, semayang soh. Macam tadi. Sama dengan masalah sedikit daripada manik yang menghalang daripada sapai air ketika wuduk atau junub. Orang yang kerja bidang tu dimaaf kalau sedikit. Orang yang tak kerja bidang tu dah maaf, kena mandi semula. Contoh orang kerja nerak kain. Nerak kain ni dia benda mainan hari-hari dia. Mak liling lah. Maka liling ni hak banyak tidak maaf bagi orang kerja nerak, kerja celok. Sedikit dimaaf. Kerana payah dia nak jaga. Kerana hari-hari berurusan dengan liling. Tapi kalau liling tu ada pada siku orang yang tuk ikan, dah maaf. Melainkan ada pada sikit pada siku tuk ikan, atas dari sisi aluh tuk ikan, maaf. Pasal dia main ikan, sisi ikan. Nampak? Tapi atas dari tuk ikan, ada sisi tenggiling, dah maaf. Kalau dia tak main dengan giling, faham tu? Faham tak apa? Tak boleh banyak tak apa, boleh suti tadi dah semalaman. Orang yang main dengan ngecat, maka kalau banyak cat berkubang, dia buat lebih kurang basuh, tak rata, dah maaf. Tapi dia cek dah. Ada juga lepas main nampak aluh-aluh biras kuku, dia maaf. Pasal kesukaran. Tapi orang ada main cat, dah maaf.
Nah. Nampak tu? Jadi tengoklah. Bukan maknanya jangan basuh. Apabila kecil benda tu halus, dan kalau kita perhati betul baru nampak. Kalau basuh macam biasa tak nampak. Pada tu. Jangan maaf, tak kata maaf. Tapi dapat liling sikui. Tu dah maaf dah pula. Awak dah panggil kesukaran itu. Nampak? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kemudahan bagi kamu. Tak boleh jadi payah. Dia begitu. Nah. Baca kalau kita mandi junub, tak siapa dah kena sampai martabat yakin. Tetapi cukup sampai pada martabat zam sahaja rata. Berat belah rata. Tak mesti yakin. Kalau yakin, mesti beratlah kepada kita nak mandi junub. Nak sampai yakin nak kena bawa cermin ya, tengok belakang. Masuk berok tengok nak cermin tu. Jadi roh. Umpama. Nah. Atau kena panggil bini. Mek tengok tak? Nampak? Rata dah dia seberok. Berat nenang. Dia nak yakin tak? Zam sahaja berat sebelah rata, maka rata dah. Itu fiqh. Dalam akidah tak boleh dia kena yakin. Dia tak boleh zam akidah berat belah percaya Tuhan. Ada sikit tak percaya. Itu balik awal tu. Fiqh tak apa. Fiqh ni sak tak apa lagi. Tak usah kata zam. Sak tak apa. Sak ni sama berat. Idrakul mustawi bainal amraini. Kita hukumkan satu perkara tu dia ada dua hukum. Batal ke dok? Batal ke dok lagi? Batal ke dok lagi? Boleh sembahyang. Sama berat. Sama berat. Batal ke dok lagi? Batal ke dok lagi? Tadi sembahyang maghrib dah memang ambil wudu. Jangan tubik jambang. Aku ada wudu ke dok lagi? Baru tubik jambang. Nampak? Nenek keting tahi ni. Mana-mana mu ambil wudu. Mana kita ingat mayang garik dah. Bila bangsa, batal ke dok lagi. Dia panggil sok. Sama berat. Batal satu hukum. Nampak? Dok tu satu hukum. Sama berat. Boleh pakai belum dok batal. Dah? Ketuk ke dok. Ketuk ke dok. Kain cari telobeng. Tu dah panggil. Tu dah jadi gitu. Apa dua hukum kapal atas cabut. Dah ketuk apa lagi. Habis. Jadi hak binatang yang tak dimakan, hak sama-sama jadi masalah. Kucing lah. Kucing. Kucing ni bulu dia cabut. Kucing rakyat sama dah. Lekat pada kaki kita. Dia mari belilik keting. Dimaaf. Kita duduk semayang tayak awal, dia mari duduk atas riba, dimaaf. Melainkan pada tubuh dia ada tahi. Kucing tu jatuh dalam lubang tahi anda water, naik duduk atas riba kita, baru baca semayang, beladung dengan tahi. Tak? Gitu. Kalau bulu dia lekat di tangan kita, lepas semayang tengok ada bulu kucing, kucing tu memang main dalam rumah, dimaaf kerana kesukaran. Dah, yang dah maafnya bila kita nak takbir, panggil kucing. Main kejap. Kucing itu benda apa? Kita pun retuh. Bulu ekor 3 orang. Efek atas hidung. Akak takbir. Baru tak sah. Walaupun 3 orang. Terus ngeleng. Tak apa. Kelas murid tua. Lalu. Jadi terang. Jadi kadang-kadang ada orang kata orang siapa gitu semua nak terang. Mungkin di antara kita ada yang cepat faham. Tak perlu terangan yang panjang. Tapi mungkin ada orang yang tak berapa faham. Kena terang lebih lanjut kadang-kadang. Tak. Yang ketujuh, susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai. Keldai ni keldai bandar. Keldai hutan boleh makan. Keldai bandar telinga panjang. Hak nguek tu. Hak bawa barang orang. Hak orang boleh tunggang. Itu keldai bandar. Nampak? Dipanggil haimar ahliyah. Haimar kampung. Keldai bandar. Keldai kampung. Hak jenis duduk dengan orang. Kedai yang boleh makan, kedai hutang, kedai liur. Hak tu dah boleh bawa barang tu. Kedai liur. Hak boleh bawa barang, kedai jinak. Dia panggil kedai kapung. Hak tu. Kedai liur hutang tu, kalau kita buang barang, dah balik dengan barang-barang. Semua lagi. Tak? Dan seumpama kedai. Mana seumpama kedai? Benda-benda yang tak boleh makan daging. Inilah kucing, beruk. Tak? Najis, mereka orang yang berurusan dengan dia. Ini kerana hukum susu adalah sama dengan hukum dagingnya, dan dagingnya adalah najis. Susu dia najis.
Batu tak boleh makan susu harimau. Kita makan susu harimau buat berubat. Tak? Siapa dia reka susu harimau buat berubat? Penyakit ni susu harimau. Jarang anak. Oh gitu pula. Dia najis tu benda-benda lain nak jarang anak. Nak jarang anak mudah je. Hidup surah. Tak sungguh boleh pada qiyamul-lail baca Quran. Tak sungguh. Susu rimah kalau kata susu laktogen boleh tahan. Campur dengan bawang putih buat berapa? Susu rimah. Habis nak jaga anak je. Cek je. Banyak lagi sumber-sumber yang sahih, yang bersih. Banyak lagi kaedah-kaedah yang standing. Maka tidak boleh kita gunakan susu rimau dalam perubatan ini. Jadi haram. Wala tatadawau biharamin. Jangan kamu sekali-kali berobat dengan benda haram. Melainkan tak ada arah dah. Tak ada cara lain. Itu lain. Itu surah. Tak apa jarang. Sedikit pun begitulah. Kalau susu binatang yang kita boleh makan, tak apa. Tak apalah pasal susu tuang ni kita boleh makan, susu boleh minum. Lembu kalau kita sembelih boleh makan, susu lembu boleh minum. Kambing sembelih boleh makan, susu kambing boleh minum. Ayam sembelih boleh makan, susu ayam boleh minum. Kalau ada tak ada sudah kan kita korek ayam orang ni. Menolong ayam nak tengok kopi ayam. Ayam hati tarik dia pada. Jadi tak kira dah. Cuma satu saja yang kita boleh makan susu, tapi tuang dia kita tak boleh makan, haram. Iaitu ibu kita. Susu manusia. Jangan sembelih mau. Susu boleh, tuang tara boleh. Tak? Haji Mat nak tanya bab penyu. Madu. Madu tahu pun. Jadi susu orang boleh minum. Tak ada masalah. Bukan budak boleh minum. Pak boleh minum juga. Habis adik-beradik. Tapi ingat, kalau bukan mahram boleh jadi anak susuan. Ini jaga. Tapi ingat, mesti ada izin suami. Susu kita, tubuh kita, lapuk kita, kita nak kapek anak orang, suami tak izin, dosa besar. Boleh. Dia minta izin suami. Boleh buat kuih kek. Ini cerita betul. Boleh. Kalau nak makan, tak mau makan sudah. Susu tak ada bang, fitih pun tak ada. Susu murah sikit dalam kuih kek. Tak ada masalah, boleh makan. Luka tu cerita hukum petok. Start selalu malam ni. Alio tak najis. Alio tak najis. Alio tidak najis. Alio binatang pun tak najis. Melainkan alio anjing dan babi. Alio ayam tak najis. Alio itik, alio asal tak najis. Dia alio tidak najis. Mutah najis lah. Alio kera, buruk tak najis. Air kecil najis. Susu dia najis. Dia asal daripada dalam. Alio daripada bawah lidah. Tidak najis. Melainkan alio basi. Alio basi najis. Alio basi orang tidur tu dah. Tak. Biasa tu biar alio basi orang kurang. Lelaki tak ada. Marah tu. Najis aini dan najis hukmi. Najis aini ialah semua najis yang mempunyai jirim, bentuk yang dapat dilihat atau yang mempunyai sifat zahir seperti warna atau bau, seperti tahi, air kencing atau darah. Kita berhenti kat najis aini, wallahu a'lam. Kita tengok soalan minggu lepas. Ini benda yang baki minggu lepas.
Minta keterangan tentang apakah fahaman Wahabi. Dia tanya. Acak dah ni tanya ni. Jadi kalau kita nak jelas panjang lah, buat panjang lah, tapi kita jawab dengan ringkas lah. Bila sebut fahaman Wahabi ataupun puak Wahabi atau golongan Wahabi, biasanya dikhususkan dengan satu jamaah yang mereka ini mengikut pendapat-pendapat yang telah dipelopori oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini orang Saudi, yang lahir di Najaf, di Saudi Arabia, lebih kurang pada tahun 1115 Hijrah ataupun awal abad yang ke-18. Kalau tak silap, dia lahir tahun 1703 Masihi. 200 tahun dulu dah. Jadi dia inilah asalnya nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Daripada inilah dikenal dengan nama ayah dia. Dia ni Muhammad, tapi tak panggil dengan nama Muhammadiyah, dengan nama Wahabiyah ataupun golongan Wahabi. Maksudnya orang yang mengikut gerakan yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dalam sejarah menceritakan mereka ini sangat kuat menentang perkara-perkara yang khurafat. Itu sejarah yang sebenar. Cuma kata setengah ulama, bila lama berlalu masa, sebahagian daripada pengikut-pengikut beliau agak agresif, ataupun agak ta'assub sangat, sehingga melampau dalam menegah kemungkaran dan amal ma'ruf, membawa kadang-kadang perbalahan dan seumpamanya, terlampau mempertikaikan benda-benda yang khilafiyah dengan menebeng-nebeng lebih daripada had, sehingga menyebabkan terguris hati ulama-ulama. Jadi hak asalnya molek tujuan setengah daripada pengikut. Tapi bukanlah nak kata salah dia dah. Macam kita jugalah dalam jamaah tu, guru comel dah nyokong mula macam-macam sekali. Jadi nak kata tu guru salah tak boleh. Tak, nyokonglah dia jadi ta'assub kadang-kadang. Tak jadi menebeng-nebeng. Faham lagu tu. Jadi panjang tak? Banyak ni. Kita pun reti takat tu je. Apa hukum isyak rokok? Haram atau makruh? Jawab sama dah. Ada pula. Kalau ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh ni sampai 5 hukum. Tapi kita rakyat sekarang ini yang masyhur 2 hukum saja, makruh dengan haram. Dua-dua ni lah yang difatwakan oleh kebanyakan daripada ulama. Kalau tidak memberi mudarat, makruh saja. Kalau memberi mudarat, siapa batuk, siapa apa, tak membazir wang terlampau banyak, jadi hukumnya jadi haram. Pendapat yang haram ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hanbali, dan mereka yang sependapat dengan dia. Dan agak betul juga pendapat ini. Dan pendapat yang mengatakan makruh pun betul juga. Jadi dua-dua ni tak selesai. Makruh dan haram inilah. Kita buka fatwa ni dia kata haram, kita buka fatwa ni dia kata makruh. Tak boleh. Ini dua inilah yang biasanya masyhur pada lidah guru-guru memberi hukum. Jadi paling kurang pun dan martabat makruh, dan dia boleh naik kepada martabat haram bila kita guna benda ni merosakkan serta-merta, maka jadi haram selalu dah. Itu ini benda. Soalan satu, apa perbezaan antara takabur dan riak? Bagaimana cara nak elok masalah riak? Dan bila datang riak, apa yang harus dilakukan? Dia tanya beza takabur dengan riak. Takabur dan riak ini semua kerja hati belaka. Takabur lain, riak lain. Tapi dua-dua ni adalah virus yang mengancam manusia. Yang payah kita nak berobat. Dan menyerang ramai di kalangan umat Islam. Dua penyakit yang sangat berbahaya daripada dulu sampai sekarang. Takabur dan riak. Tapi yang paling awal penyakitnya adalah takabur. Takabur dulu. Takabur dulu. Dalam kitab kita lupa nama dia. Kitab ni kitab ta'rif. Dia nak menjelaskan definisi tiap-tiap kalimah. Istilah fiqhiyah. Kitab nama istilahat fiqhiyah.
Dia kata at-takabbur imtana'a an qabulil haqq. Tertegah daripada menerima kebenaran. Itu takabbur. Tak mau terima kebenaran. Macam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, tanda-tanda kami, rasul-rasul kami, hukum-hukum kami, wastakbaru anha, dan takabur pula daripada ayat kami. Mana takabur ni? Tidak mau menerima ayat-ayat kami. Padahal ayat kami al-haq adalah sebenar. Nah, la tufattahu lahum abwa'us sama', tidak akan Tuhan buka pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, tak masuk syurga pula akhirat nanti. Hatta sehingga yalijal jamalu fi sammil khiyat. Unta boleh masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah balasan kami atas orang-orang yang berdosa. Jadi maksud takbaru anha ini, takabur daripadanya, sombong ni, tak mau terima kebenaran. Jadi betul lah takabur ni menolak kebenaran. Tolak kebenaran. Dan ada juga ulama yang menambah dengan makna menghina orang lain. Yang tidak sebenar. Kalau hina dengan sebenar tak apa. Hina dengan tidak sebenar. Tapi yang kuat sekali maknanya menolak kebenaran. Dikeroyak ayat Quran hadis. Tak. Itu takabur daripada ayat Allah. Takabur. Yang mula-mula sekali takabur lah penyakit ni. Hal lain tak ada lagi. Iaitu penyakit iblis. Bila disuruh sujud belaka malaikat illa iblis. Apa? Iblis ni tak mau sujud. Wastakbara, dan sombong. Berasa lebih. Dengan sebab kehebatan dirinya. Takabur. Terjemah Melayu, sombong. Orang luar panggil bongkak. Sombong, bongkak. Kemudian benda ni, riak. Riak ni kalau biasanya takrif yang terkenal, talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Kita menuntut pujian manusia dengan melakukan amal akhirat. Kita buat amal ni untuk akhirat sebenarnya. Amal dan akhirat. Tetapi kita nak kalau boleh dalam hati orang memuji kita. Itu dia panggil riak. Ngajar nak suruh kata pandai. Bukan nak sampai ilmu orang. Ngaji nak suruh kata rajin. Di awal nak suruh kata bagus. Jadi imam nak suruh kata lebih pada orang lain. Tujuan-tujuan yang bukan kerana Allah, ataupun benda-benda yang dibenarkan oleh syarak. Jangan benda-benda ni merosak riak. Imam Jurjani kata ar-riya tarkul ikhlas fil a'mali, meninggalkan ikhlas pada beramal. Maknanya ar-riya diddul ikhlas, lawan bagi ikhlas. Ikhlas lillahi rabbil alamin. Maka fahamlah, tidak kerana Allah, kerana lain. Kerana pretty, kerana harta benda. Tapi amalan akhirat. Kalau amalan dunia tak apa, riak. Nak suruh orang puji. Kita cak kereta lawal-lawal nak suruh orang puji, orang tahu kat kita tak mau. Pasal kita buat molek. Tu dah panggil riak. Dia amalan akhirat. Baca Quran kerana manusia. Habis dah, sadaqallahul azim. Dah buat cerita. Lepas tu bunyi preh-preh lipat belakang surah. Innal ladzina amanu. Orang mari belakang. Tadi nak orang apa lela. Pasal tak ada orang. Ni penyakit. Iblis tu. Dia tu guru malaikat. Kita benda kan. Ayah kacang. Wali Allah Bala'ang ibnu Ba'ura ke bawah. Ni lebong dia. Lagi kita bukan wali. Kualian ni. Jadi nak lawan takabur ni, kita kena ingat kita ni hamba. Maka tidak selayaknya orang yang pangkatnya hamba nak takabur. Kita datang daripada tempat yang hina. Asal sulbi itu Adam. Orang tanya Haji Mak asal mana? Pasir Panjang tak kena. Dekat sulbi itu Adam, paling jauh. Tak diusul dah. Tu asal. Dalam ni nak tulang tokeng ni. Bukan molek tempat duduk. Beriak cok belakang. Lepas tu turun pula, lalu kok pundi kecil, lalu kok seloran, kok zakat, masuk pula kok kerek kat ni. Bapak utuh saja.
comel ke orang karak. Tempat hina-hina belaka. Nak lalu, nak jemerang, tempat lalu kenderaan. Itu asal kejadian. History asal usul kita. Nak masuk dalam ni pula bukan gerengkong lah beruk. Tak. Penuh dengan darah haid, duduk dalam rahim. Makan pula darah haid. Tubik pula beruah dengan darah pula. Messi tengok lugar. Dengan tahik dengan air kecil, basuh pula. Jadi asal daripada mani yang hanya yang diluati, nak duduk di dalam kandungan yang patah, maka tak sagilah kita takabur. Tak lagi. Kita rasa kaya buat ni. Kita masih mari kaya tak? Banyak mongek. Lipat dah. Siapa sini beranak akan lipat Jepun? Tak. Tak kata luar lipat dah. Namanya kejut Messi. Haya. Akan lipat Jepun dah. Anak Jepun ke apa? Tak ada. Datuk ke, menteri ke, raja ke, peraung ke, masih beranak selanyang mongek. Apa kedana? Tak kabur apa? Kita berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu al-ghani. Hei manusia, apa kedana? Basak teret, aku yang kaya. Ingat tu. Tak. Makin mari takabur, mari rasa nak sombong, memang yang mari. Sebab syaitan kerja dia mencampakkan khotih-khotih yang tidak baik. Kita jangan sanggup, jangan layan. Mari kita tolak. Tolak tu mujahadah, satu pahala. Nak. Ni nak suruh sombong dan sebagainya. Riak ni itu juga. Ingatlah dengan hadis-hadis Nabi bahawasanya orang yang kalau kita tunjuk amal kerana orang itu tidak lillah, maka kita akan bersusah payah mencari orang tu di hari kiamat nanti, dan kita terpaksa minta pahala daripada dia. Ada yang ribuan tahun kita cari seorang. Bapa cari? Pasal dulu kita tunjuk lagak depan dia semayang sunat, tahajud, qiyamul kerana dia. Maka kita hantar mau beri pahala. Tuhan kata mencari dalam mamak yang mudah tunjuk kerana dia, itu bukan kerana aku. Kita cari. Ada yang cari 5,000 tahun di dalam peluh. Jumpa dengan mamak, mamak kata aku tak diberi pahala. Dia kata. Jadi tak payahlah. Patutlah bila kita nak buat satu amal, ikhlas dulu. Kita kena ingat. Batu niat, kena jaga-jaga dalam berniat. Nak turun mengaji, nak turun surat, berhenti atas tangga rumah, depan pintu rumah, mari dalam hati aku begini kerana perintah Allah, cari redha Allah. Aku nak dengar ilmu, nak keluar daripada gelap jahil kepada terangnya ilmu pengetahuan. Lepas tu mari tengah-tengah dia mari kok selam, talak. Astagfirullah. Syaitan kata kerana orang kita jawab dalam tim dia bodoh mu ayam mu. Tawak mu boleh pahala. Nah. Seorang laki-laki kahwin seorang perempuan, dan perempuan yang kahwin itu punya hutang. Adakah suami termasuk orang yang menanggung hutang tersebut? Dah tanggunglah. Hutang isteri dah tanggung. Bahkan isteri kita berhutang dalam jari isteri kita pun kita dah tanggung hutang dia. Dia isteri kita dah, dia pergi berhutang. Nampak? Mu lah bayar apa aku bayar. Bayar abang. Tak ayah. Kalau kita nak bayar juga, sunat tolong bayar hutang isteri. Tak, tapi dia yang berhutang. Ni sebelum kahwin dengan kita lagi. Tak, dia lah bayar. Apabila seorang suami meninggal dunia, isteri dan anak tidak lagi menuntut aurat. Sebagaimana sebelumnya, adakah si suami masih menanggung dosa anak dan isteri itu? Dia tanya, ayah mati, dah suami mati. Anak, bila ayah mati, jadi langgar dah hukum. Masa ayah ada tutup aurat, anak pun tutup aurat. Tapi dah ayah mati, tak tutup aurat dah. Maka suami yang mati tidak menanggung lagi. Kerana bila dia tutup aurat ketika suami itu masih hidup, menunjukkan suami yang suruh tutup. Bila suami dah telah suruh tutup, dia telah menunaikan amanah yang dibebankan ke atasnya oleh hukum syarak. Kerana tiap-tiap suami, dia antara yang wajib disuruh pada keluarganya menutup aurat. Jadi menunjukkan dia takut ke suami. Bila mati suami, maka tidak lagi menutup aurat. Maka anak isterilah yang tanggung pula dosa. Suami telah terlepas. Kerana ketika hidup, dia menutup aurat atas perintah suami. Menunjukkan suami tak reda, dia mendedahkan aurat. Melainkan suami kata, kalau aku mati ni bakat telanjang lah belaka dah. Tu lain lah. Barulah dia yang tanggung. Kerana dia wasiat dengan benda muka. Kalau aku mati akan jibat-jibat lah. Kain belah lah belaka pula. Tu lain. Tapi tak berlaku lagu tu. Jarang berlaku lagu tu. Ni PPTN ni ada pula. Kali yang ke-8 dah. Sabar tu.
Jawab ni tu. Berapa nilai 1/4 dinar nisab potong tangan mengikut mata wang Malaysia? Ni bukan kita jawab, ni jawab agama. Dah. Dia 1/4 dinar nisab potong tangan ni dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Dah. Jadi dia mengikut akan dinar, dinar tanah Arab dia berubah-ubah. Dah. Jadi sekarang tak berlaku lagi potong tangan di sini, maka kita pun tak tahu berapa harga. Dah. Dia berubah-ubah macam berubahnya nisab zakat. Dah. Macam nisab zakat. Kadang-kadang 1,000, kadang-kadang 800 potong tangan. 799 ringgit tak potong, tak cukup nisab. Dia ikut dinar, harga dinar. Kerana masalah nisab ini juga berlaku khilaf. Ada kata harga 1/4 dinar, ada kata 2 dinar, ada kata 10 dinar dan umpamanya. Jadi bila berlaku, bila jalan undang-undang hudud, sudah semestinya pakar-pakar kita pun akan menetapkan berapa nisab. Jadi tak berlaku lagi nisab. Kan nisab ni yang kita nak supaya pemerintah yang ada sekarang ni bersetuju untuk mengembalikan hukum hudud dulu. Supaya menjadi sebagai perlembagaan, satu hukum yang maha tinggi di dalam negara. Baik. Hukum seorang laki-laki memakai cincin swasta. Jawab dah ni swasta tau. Dia setakat yang kita dengar lah daripada ulama-ulama, fatwa-fatwa mufti, belum ada yang mengatakan harus pakai. Setakat yang kita dengar lah. Kalau ustaz ada. Ustaz ada dah kata boleh pakai. Tapi kalau mufti, kalau ulama yang muktabar tak dengar lagi kata boleh. Yang kita dengar haram. Jadi kita kata haram ada tu. Jadi siapa-siapa yang ada fatwa ulama-ulama yang muktabar, yang mengatakan harus, maka tolong tunjuk kita nak jawab lain kali ada khilaf. Ni nak kata ada khilaf tak boleh. Sebab pendapat ulama muktabar, ulama besar yang kata tak apa, ni hak kapung, ustaz kapung je. Kalau ada panggil khilaf gitu, khilaf antara fuqaha dengan fuqaha. Ahli tarjih dengan ahli tarjih. Imam dengan imam. Ni imam, ulama besar, nampak ahli tarjih dalam fiqh, dia khilaf dengan ustaz, dengan guru kapung. Pada panggil khilaf lah gitu. Macam orang kata gini, dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, sepakat mengatakan haram. Umpamanya dia kata ada khilaf pasal tu guru kapung aku kata boleh. Ada khilaf gitu. Jadi setakat ni yang kita tahu, bagi kita lah, belum lagi kita dengar ulama yang muktabar, kitab-kitab yang telah ditasahih mengatakan haram. Yang kita duk dengar, yang kita duk tengok haram semata. Untuk guru tani pun royak haram, dalam kitab pun royak haram. Kalau kitab kita nak tengok fatwa Mufti Johor, dijawab haram. Kalau kita nak tengok lagi kitab fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ulama besar Mekah, yang karang kitab Penawar Bagi Hati, dijawab swasta haram pakai. Kalau kita nak tengok lagi kitab Jawi, dalam kitab Pelita Penuntut, 2 muka dia bahas masalah swasta. Dia kata haram pakai juga. Jadi setakat ni itulah yang kita boleh royak. Dan ada berapa lagi kitab-kitab Jawi yang mengatakan tuasa ini tidak boleh dipakai kerana ada sedikit emas padanya. Maka kalau pakai sedikit pun orang panggil memakai emas juga. Laki-laki ini adalah orang yang sedang memakai sedikit emas. Maka hukumnya sedikit emas pada perhiasan ni tidak dibenarkan. Yang boleh sedikit emas pada peralatan ataupun nak menampal periuk-periuk. Pada perhiasan, kalau kita setakat kita tahu dah. Jadi siapa yang ada kitab mengatakan, sebut dengan jelas swasta, sin, waw, alif, sin, malik, gitu. Kalau kita Arab hak lama dia tak sebut jelas nama swasta. Dia sebut haram pakai cincin emas walaupun sedikit. Sehingga Imam Nawawi sebut di dalam kitab Syarah Muslim, jikalau sedikit saja pada kericik kincin itu yang dibuat daripada emas, yang banyaknya daripada gelangnya adalah perak, maka hukumnya adalah haram juga, kerana sedikit juga dikira sebagai pemakai emas. Lagu tu. Jadi kita keluar daripada yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kita beramal dengan hadis Nabi. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah benda yang meragukan seperti ini kepada benda yang jelas. Yang jelas pula yang sunnah, iaitu Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih memakai cincin perak. Kenapa kita tak mau ikut Rasulullah? Bila Rasulullah pakai perak, perak adalah cincin yang terbaik.
Dalam kitab seperti Sarah kitab hadis Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain mengatakan permata cincin Nabi, permata akik berwarna hitam. Jadi kita tiru Nabi. Nah, kalau kita umat Nabi, bila kita selampau kasih pada Nabi, habis kita nak tiru gaya berpakaian, gaya cincin dan sebagainya. Tiba-tiba kita masih mempertahankan benda-benda yang yuribuka, yang meragukan kamu. Bahkan ada pula ulama yang telah menjelaskan dengan haram, maka tidak apa comel. Tapi kalau orang nak rakal juga, tak apalah. Mungkin ada ustaz dia kata boleh. Hak kita nak jawab bagi bagian kita. Tak, hukumnya adalah haram. Dan orang pernah tanya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia tak jawab dengan haram. Dia kata sawakal lah. Ni yang kita dengar, bukan mulut dia, orang ditanya dia. Dia tanya dia pula, sawakal lah. Mulai sawakal lah. Jadi Datuk Guru dia pun kata dah sawakal. Pakai hak sunnah. Jadi hak mana-mana ada, pelebur, dia pakai ke orang puan. Dia pakai ke bini, buat loket banyak-banyak sikit. Tak, orang puan suka buat dia. Atau dia pakai kepada anak kita, hak perempuan, tak ada masalah. Atau anak lelaki yang masih kecil, tak apa pakai barang-barang lagu tu. Nah, bukan kata suruh tohok, jangan tohok, baik kita cincin selesa. Nah, ikhtiar dah kan. Ni dah gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi